Sebenarnya fenomena ini ataupun keadaan ini kita panggil ataupun kita sebut sebagai tinnitus. Jadi apa itu tinnitus? Tinnitus ni sebenarnya adalah satu bentuk persepsi terhadap bunyi yang kita dengar yang datang daripada dalam telinga. Ataupun dengan arti kata lain, tanpa ada sumber-sumber bunyi daripada sekeliling kita. Sebagai contoh, bunyi yang biasa dilaporkan kepada kita adalah bunyi yang seperti bunyi nyamuk, bunyi cengkerik, bunyi angin, bunyi ombak dan sebagainya. Saya suka untuk memfokuskannya kepada 3 faktor utama lah. Jadi kita pergi dulu yang pertama, iaitu dari segi durasi ataupun tempoh masa tinnitus itu berlaku. Dalam kes-kes tinnitus yang kita kategorikan sebagai normal, kebiasaannya bunyi tinnitus itu berlaku dalam tempoh kurang daripada 10 saat ataupun mungkin paling lama pun yang boleh kita terima dalam tempoh 1 minit hingga ke 5 minit dan ke bawah lah. Jadi sebagai contoh, jika anda mempunyai masalah tinnitus dalam tempoh ataupun jangka masa yang panjang sehingga menjangkau contoh 1 jam ataupun berjam-jam, ada juga kes yang kita terima sehingga seharian dia mendengar bunyi tinnitus, maka berkemungkinan tahap tinnitus anda itu dikategorikan sebagai yang tidak normal dan memerlukan pemeriksaan lanjutan lah. Jadi yang kedua, dari segi frekuensi ataupun kekerapan bunyi tinnitus itu berlaku bagi mereka yang mempunyai sistem pendengaran ataupun sistem auditory yang normal. Sebenarnya tinnitus ini adalah kes-kes yang sangat jarang berlaku. Mungkin paling kerap pun seminggu sekali ataupun dalam sebulan 2-3 kali. Bila cakap tentang kekerapan ni, kita boleh kata formulanya, kalau contoh anda mempunyai masalah ataupun bunyi tinnitus kerap berlaku dalam sebulan itu melebihi 5 kali ataupun seminggu sehingga 3-4 kali, berkemungkinan tahap tinnitus anda itu dikategorikan sebagai yang tidak normal dan memerlukan pemeriksaan lanjutan jugalah. Jadi yang ketiga, dari segi sama ada bunyi tinnitus itu mengganggu ataupun tidak kualiti hidup seharian kita. Kebiasaannya dalam kes tinnitus, sebab dia berlaku terlalu singkat, maka secara ideanya dia tidak akan mengganggu kita punya aktiviti seharian. Tapi kalau contoh ketika anda mendengar bunyi tinnitus, especially ataupun yang terutamanya daripada kes yang mempunyai tinnitus yang berpanjangan, kebiasaan dia akan mengganggu kualiti hidup anda. Sebagai contoh, apabila anda mendengar bunyi tinnitus, ia akan menyebabkan anda hilang fokus terhadap pekerjaan ataupun pembelajaran. Maka kita boleh katakan masalah tinnitus itu berada pada tahap yang tidak normal dan juga memerlukan pemeriksaan lanjutan. Dan biasanya kalau mereka yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, mereka perlu menjalani ujian pendengaran yang asas seperti ujian otoskopi untuk melihat salur telinga ataupun gendang telinga, dan juga ujian tahap pendengaran seperti ujian audiometri untuk melihat dia punya tahap dan jenis pendengaran, masalah pendengaran dan sebagainya, bagi menentukan kita nak lihat sama ada masalah tinnitus ni ada berkaitan dengan sistem pendengaran ataupun tidak. Sebab masalah tinnitus ni memerlukan pelan rawatan dan pemeriksaan yang sangat lengkap yang terdiri daripada pelbagai disiplin perubatan lah. Barulah kita boleh mengesahkan sama ada masalah tinnitus ini anda adalah masalah tinnitus yang memang berkaitan dengan telinga ataupun mengenai masalah tinnitus yang berkaitan dengan masalah-masalah kesihatan yang lain. Secara amnya, tinnitus itu perlu dilihat dari segi kesan dia terhadap diri seseorang itu, sama ada dia memberi kesan yang negatif ataupun tidak. Barulah kita boleh menentukan pelan rehabilitasi yang sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah tinnitus.